A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam rahmat Allah bersama dengan Ustazah Sunnah tidak pernah berbohong ya. Dan hari ini kita masih lagi dalam bulan rahmat Allah, keampunan Allah di bulan Rejab. Ya, kita dah sampai 14 Rejab Kak? 14 Rejab kan? Ya, dah masuk pertengahan di bulan Rejab. Jadi dalam bulan Rejab ni, bulan rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala, pengampunan Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sementara yang lain tu bolehlah mesej dengan Ustazah, ada apa-apa pertanyaan ya. Mana Ustazah boleh jawab, saya jawablah. Cuma Ustazah nak maklumkan ya, sebab dalam Facebook ni Ustazah buat juga. Sebab ramai yang beritahu Ustazah buat aduan, kebanyakan ya di dalam pertengahan bulan Rejab ni ramai yang ada penyakit ulcer ya, ulcer lidah mereka. Maknanya ada yang tekak kering, ada masalah ulcer dan sebagainya. Jadi macam saya katalah ya, di bulan Rejab ni ya, ini kita pertengahan. Jadi pertengahan bulan Rejab ni ya, dengan cuaca dekat luar kat tempat anda panas tak kat rumah tu? Cuba komen sikit, panas ke tak panas? Boleh tahu panas tak kat kawasan rumah anda? Ya, jadi kita kena tahu mizaz tentang suhu di luar sana. Dan kita dah masuk pertengahan di bulan Rejab. Jadi bila dah masuk pertengahan bulan Rejab, ada yang panas, ada yang lidah dia melecur dan sebagainya. Okey, yang lain-lain kat mana-mana panas, beritahu Ustazah. Ya. Jadi apa persiapan kita di pertengahan bulan Rejab? Jadi Ustazah macam ada pesakit, Ustazah tak masyurkan makan kurma. Sebab apa? Sebab di pertengahan ni bila berlaku macam ni, apa yang kalian kena buat? Sebab tu Ustazah gunakan macam Ustazah sendiri pun ya, 2 hari ya, Ustazah pun terasa. Sebab ini pertengahan bulan Rejab. Jadi pertengahan bulan Rejab ini adalah ya, bila kita kata suhu badan kita panas pertengahan bulan Rejab, memang saya katalah bulan Rabiul Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan akan memang dalam setahun Allah, selain Allah nak hapuskan dosa kita, maknanya sehari demam menghapuskan dosa kita setahun. Jadi di sini juga ya, sesiapa yang ada macam lidah dia ulcer ya, lidah dia ada ulcer ya, dan sebagainya, kita jangan beri sebarangan. Sebab bila kita letak lidah yang sebarangan, dia akan merosakkan, akan menjadi kanser, akan menjadi kanser. Jadi sebab tu saya kata, kalau cuaca terlampau panas, jadi elakkan kita untuk sementara waktu ni jangan makan kurma dulu ya, nasihat Ustazah. Jadi apa yang kita kena ganti? Sebab itu kita kena ganti dengan barley ya. Kita cari barley, kita minum air barley ya, ataupun talbinah. Ya, kita minum talbinah, kita buat air talbinah ya. Talbinah ni kita boleh buat macam tu sebab nak cari susu ni, susu segar ni susah nak cari ya. Kebanyakan susu yang dekat market-market ni pun amat meragukan. Ya, kita buat, pastikan barley dengan, ataupun kita buat jangan air barley tu jangan dibubuh dengan gula. Ya, kita gantikan bila kita nak minum, kita campurkan dengan sedikit madu. Sedikit madu dan kita minumkan dengan air barley. Tu nasihat Ustazah ya. Yang kedua ialah kita apabila kita nak mula makan, kita ada ulcer, kita ambil sedikit. Kita ambil sedikit ya, kita letak kat hujung lidah kita. Ya, bila kita letak dekat hujung lidah kita, ya, dia akan mematikan ya. Sebab bila kita ulcer, banyakkan racun-racun kimia akan keluar ya di pertengahan bulan Islam, iaitu bulan Rejab ya. Jadi apa yang anda kena ambil perhatian di sini, Ustazah nak maklumkan supaya kita sebab tu saya kata Ustazah, kalau Ustazah makan yang batik asfar ni lah ya, minyak zaitun yang nombor 1 lah, yang hanya minyak zaitun ni yang saya gunakan untuk mata, untuk lidah Ustazah bila ada masalah kepanasan melampau ya. Sebab Ustazah pun dah tambah test banyak madu, dah banyak test batu sauda, madu batu sauda ya. Bila Ustazah terlampau banyak makan kurma ya, menyebabkan yang racun tu semua dia akan keluar.
Jadi di sini Ustazah nak ingatkan ya, kita kena balik pada diri kita sebenar sebagai hamba Allah. Bila Allah uji dengan lidah kita, keadaan lidah kita yang tak stabil, minta maaf ya, Ustazah tak dapat nak mulakan kita belajar huruf hijaiyah dan juga berfathah kasrah dhamma sebab keadaan semua orang suhu tengah panas. Bila suhu keadaan cuaca, keadaan tengah pertengahan bulan Islam dan cuaca ketiga panas, kalau Ustazah buat nanti lagi anda akan rasa ya saraf-saraf yang lain. Sebab tu Ustazah pastikan, Ustazah akan segerakan Ustazah akan cuba saya bagi Ustazah set kecemasan ni yang Ustazah beri kepada anda perlu ada di rumah anda, baru kita boleh mula. Sebab kalau tidak, bila ada tindak balas nanti semua panik. Nak buat macam mana Ustazah? Nak buat Ustazah nak mensyurkan minyak zaitun di luar, madu di luar pun Ustazah tak berani. Sebab Ustazah pun tahu kan kat luar tu macam mana. Jadi sebab tu Ustazah tak berani. Melainkan kita nanti bila dah ada persiapan, set kecemasan kita semua. Jadi di sinilah Ustazah nak ajak anda semua, kita bersama-sama. Bila berlaku mulut kita ulcer dan sebagainya, kadang-kadang kita nak bercakap pun susah di sini Ustazah nak beritahu pada semuanya, kita kena balik muhasabah diri. Sebab bila pertengahan bulan Rejab ni sekejap je dah lalu dah. Jadi kita nanti nak 27 Rejab lagi. Persiapan kita, siapa yang ambil puasa di pertengahan bulan Islam ada kebaikan-kebaikan yang anda dapat. Tapi macam Ustazah, macam kita ulcer lidah pun kita tak mampu. Bagaimana besok dekat akhirat Allah Ta'ala keringkan lidah kita, kerana lidahlah paling banyak berdosa kepada Allah Ta'ala. Jadi nasihat Ustazah, kita banyak. Satu, siapa ada air warid, minum air warid. Bila keadaan suhu badan kita terlampau panas, makan 21 titik 10 minit. Bila kita 21 titik, mesti 10 minit kita letak. Kita makan. Macam Ustazah pun baca bismillah ni, dapat luka sana. Yang ni pati aspa nombor 1. Minyak zaitun nombor 1. Sebab tu bila Ustazah buat minyak zaitun nombor 1 ni, di mana ni saya bagi stabilkan. Bukannya kalau kita banyak minum air, sebab ramai orang keadaan perut dia dah berlebihan makan minum air dia dah baik, pakai al-warid. Jadi sabar kalau yang tak dapat respon tu, sabar sebab ramai, bukannya seorang dua orang Jadi tolong sabar. Kena sentiasa naikkan di atas. Kecemasan sebut mesti ada resit dan maklumat mesti lengkap. Kalau tak boleh bagi maklumat lengkap, Ustazah memang tak layan. Sebab orang yang betul-betul nak berubat, dia takkan ada masalah. Nak bagi latar belakang perubatan dia, hantar apa maklumat yang Ustazah nak, tolong hantar. Jadi di situ yang Ustazah nak beritahu pada semua. Jadi kena banyak sabar. Selalu kena bawa naik ke atas website memang Ustazah tak layan. Sebab Ustazah memang tak nak disibukkan dengan benda-benda macam tu. Dan siapa yang dah dapat nombor ID, apa yang anda dapat tu, itu adalah rahsia. Jangan cerita dengan sesiapa, walaupun dengan Aisyah sendiri. Jadi iaitu anda dengan Ustazah je yang tahu. Anda nak berurusan dengan siapa selepas itu, anda dengan Ustazah je tahu. Jadi di situ adalah cara Ustazah nak elakkan berlaku orang sengaja nak jatuh Ustazah. Ustazah akan tunjuk, minta bukti-bukti dia semua. Jadi tak boleh nak dakwa kata orang ni, orang tu tak boleh. Sebab tu Ustazah pun berhati-hati juga dengan orang yang perangai perangai orang sengaja nak menjatuhkan dengan kita. Jadi di sinilah Ustazah nak ingatkan sesuatu di dalam bulan Rejab. Ustazah nak ingatkan kepada kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah nak ajak kita semua banyakkan berdoa kepada Allah. Kita kena banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kena banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, orang yang paling banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi nasihat Ustazah bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, bila kita berdoa pada Allah Ta'ala, hendaklah di bulan Rejab ni paling banyakkan kita berdoa. Paling banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Paling banyak memperkukuhkan kekuatan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Kekuatan kita wajib mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala.
Jadi kekuatan orang Islam pada doa. Jangan kita lepas sembahyang, lepas tu kita terus tinggalkan. Itu orang yang sombong. Jadi benda ni kadang-kadang Allah timpa kita musibah kerana kita bersifat sombong pada diri kita sendiri. Ya, kita sombong kepada Allah Ta'ala. Jadi di sinilah Ustazah nak ingatkan ya, daripada Ibrahim bin Adham ditanya oleh orang ya, mengapakah kami berdoa kepada Allah Ta'ala tidak diperkenankannya. Jadi beliau menjawab, kita nak tahu kenapa doa kita tidak diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Ya, kita berdoa, ya, kenapa kita tak diperkenankan doa kita? Kenapa Allah Ta'ala tidak menerima doa-doa kita? Jadi yang lain tolong type, siapa yang dengar tolong type. Ya, tolong type ya, doa yang tidak diperkenankan oleh Allah Ta'ala kerana ya, beliau menjawab, kamu tahu Rasulullah SAW tetapi kamu tidak mengikuti sunnahnya. Ya, kita kata kita cinta, kita rasa kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, tetapi kita tidak mengikuti sunnahnya. Ya, kita tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Apalagi di saat kita diuji oleh Allah Ta'ala. Apabila kita diuji dengan kesakitan, apabila kita dah sampai bulan Rajab, ya, Allah Ta'ala beri kepada kita sakit, pun kita tak nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti ya, Allah Ta'ala menjadikannya satu keberkatan, kebaikan dalam hidupnya. Jadi kita nak pastikan doa kita. Sebab tu saya kata orang Islam wajib bersihkan darah. Kenapa kita wajib bersihkan darah kita? Kerana di situ ada kekuatan-kekuatan orang-orang Islam. Di situ ada kekuatan-kekuatan ya, di mana orang Islam semakin lemah. Kerana apa? Kerana kekurangan ya, kekuatan orang Islam berdoa. Doa sesama. Kita orang Islam pun dah kurang dah. Kita memberi salam sesama, Allah Ta'ala pun nasihat. Nabi pun ingatkan kita, sebarkan salam. Assalamualaikum. Kita duduk satu lift sesama orang Islam, kita lalu pun nak memberi salam pun kita susah. Kenapa? Kerana kita dalam diri kita tidak ada jiwa takut besok di alam kubur. Allah Ta'ala tanya, adakah kamu bersaudara? Makna bukti kamu bersaudara. Kalau salam pun kita susah nak sebarkan. Doa sesama Muslim pun kita tak nak doa kepada Allah Ta'ala. Maka lihat di mana kesalahan kita. Salah satu daripadanya ialah iaitu kita tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah saya kata orang kafir pandang pada pandangan mereka ini besar. Besar. Sebab tu soal makan sikit-sikit mesti nak campur dengan balik bayar. Mesti nak campur dengan balik bayar. Tahu tak balik bayar tu apa? Jawab. Tahu tak balik bayar? Mesti nak orang Islam, apa saja makanan, apa saja benda, semuanya nak dicampur dengan balik bayar. Kenapa nak dicampur dengan balik bayar babi tu? Kenapa sampai sekarang babi telah diangkat? Konon-konon menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi umat akhir zaman sekarang ni. Inilah dia, kita tak tahu. Sekarang kita tak tahu. Sebab itulah kedatangan tentera Allah Ta'ala salah satunya membunuh balik bayar tu. Sebab apa? Balik bayar ni lah yang menghancurkan semua kekuatan orang Islam. Ini dia. Jadi sebab tu saya kata balik bayar ni benda yang besar. Lepas tu kita nak bersihkan darah. Pertama saya kata kalau anda lepaskan ni, cari niat kita mandi kat dalam sungai, kita mandi dekat dalam laut. Niat dalam hati, ya Allah aku samakan diriku, bersihkan darahku. Yang selama ini kita pun tak tahu daging yang kita makan sebelum bertahun-tahun, baru tahu yang sekarang ni diviralkan dengan balik bayar. Kita pun tak tahu. Belum lagi benda yang lain, belum lagi benda yang kita pergi umrah, haji dan sebagainya. Terlampau banyak yang dicampur dengan unsur-unsur yang melemahkan kekuatan orang Islam. Yang kekuatan orang Islam itu hanya ada pada berdoa. Jadi Allah Ta'ala
Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku menanyakanmu mengenai aku, maka sesungguhnya aku adalah hampir. Aku memperkenankan doa orang yang berdoa kepadaku. Nah, Allah Ta'ala hampir dengan kita. Tetapi kita ni apabila kita menolak, tidak mengamal mengikuti sunnah Rasulullah SAW, itulah salah satu puncanya menyebab doa kita tidak diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Ada orang bertanya dengan Ibrahim bin Adham ni, mengapa doa kita tak diperkenankan oleh Allah Ta'ala? Salah satunya memandang remeh-temeh dengan kekuatan sunnah Rasulullah SAW walaupun dengan sugi. Walaupun dengan makan sedikit garam sebelum nak mula makan, dengan garam tu tadi, keberkatan garam yang sedikit tu lebih berkat daripada anda mengikut viral makan banyak mana garam, dicampur garam 1 sudu 2 3 sudu, itu memudaratkan. Jadi ikut cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk cara makan ikut sunnah Nabi. Tidurnya kita ikut cara sunnah Nabi Muhammad SAW. Berak kencing kita ikut cara duduk Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW bila duduk, apabila kita masuk bilik air, macam mana Rasulullah SAW mengajar kita mengikuti setiap langkah nak keluar rumah, masuk rumah dan sebagainya dengan banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW lah yang banyak mengajar kepada umatnya berdoa kepada Allah Ta'ala setiap kali melakukan perbuatan. Walaupun anda tak pandai membaca, tak pandai ayat Quran, cukup anda membaca dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Membaca dengan nama Allah. Membaca dengan minta kekuatan Allah Ta'ala. Jadi begitulah kita umat Nabi Muhammad, tak tahu apa Bismillah. Dengan nama Allah, dengan selawat ke atas Nabi. Kekuatan kita ada kekuatan datangnya dari Allah, bukan kekuatan dari kata kita. Kita semua bersifat lemah. Yang hebat itu, yang memiliki kekuatan itu hanya Allah. Benda ni biasa berlaku, guru bercakap dengan anak murid dengan kekuatan Bismillahirrahmanirrahim. Bila lalu Bismillah, apa berlaku? Anak murid boleh melintasi lautan itu dengan jalan di atas dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Berbeza dengan guru hanya menyampaikan. Satu ilmu berserta dengan amal. Dengan amal itu lebih baik daripada itulah dia. Satu ilmu mesti dengan amal. Bismillah. Bermulakan dengan Bismillah. Tak buat apa Bismillah. Diakhiri dengan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ada yang memandang lekeh, walaupun dia ada PhD, ada master, jawatannya hebat sebagaimana sekalipun sebakul, sekalipun jubah seban, tetapi meninggalkan perbuatan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah anda lari orang yang macam tu. Memandang remeh temeh kepada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sinilah Ustazah nak ingat kekuatan kita pada doa. Kalau anda tak tahu kita ada kekuatan, kita adalah kita minta kepada Allah Ta'ala. Keberkatan itu, sebab tu Ustazah kata, Ustazah jual madu doaan tu, kalau anda tahu kat luar tu diorang jual 700, yang Ustazah bagi kat anda 700 atau 1000. Persatuan dapat cari pada anda, cari hanya harga 255. Kalau orang paling susah aku bagi RM25. Supaya apa? Kita makan sedikit di waktu tahajud. Keberkatan yang kita minta kepada Allah dengan kekuatan Bismillah. Bismillah itu adalah kekuatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Allah Ta'ala. Kita kena ingat, kita bukan saja berdepan dengan ini atau kita ingat orang yang memiliki niat dalam hati nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musuh kamu salah satunya ialah yang ada dalam diri kita, jin, syaitan, nafsu kita dan sebagainya. Sebab tu kita kena Bismillah. Belajar kan setiap perbuatan dengan Bismillah. Di situ ada berkat. Kita mulai dengan Bismillah, diakhiri dengan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ Bismillah. Sebab tu Ustazah kata Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ustazah dah minta, ya Allah, ya Tuhanku, di tanah suci Kota Mekah, Ustazah minta, ya Allah, sekalipun di tanganku Rasul akan menjadi penawar pada manusia. Ustazah pernah minta yang tu. Sekarang dah anak Ustazah berapa tahun dah. Kekuatan keyakinan kita. Sebab tu Ustazah nak ajak kita semua di pertengahan bulan Rajab, Allah Ta'ala sedang keluarkan racun yang panas. Sebab tu bila lidah kita melecur, Allah Ta'ala nak tegur. Cakap manalah kekuatan lidah yang tak bertulang ni.
Kalau kita tak insaf, tak sedar, tulang yang tulang kita ni, lidah yang tidak bertulang ni bercakap menyakitkan hati orang sesuka hati, melawan Allah Taala sesuka hati, suka mempertikaikan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan juga Rasul, seolah-olah Allah Taala, seolah Rasulullah SAW tak beritahu kepada kita, seolah-olah solat jarak itu tidak Nabi sampaikan keadaan zaman sekarang, umat akhir zaman, seolah-olah satu benda yang anda semua kena sedar, kena insaf, bahawa Rasulullah SAW dah cerita dengan kita banyak benda tentang peristiwa berlakunya akhir zaman, dan sekarang ini peristiwa ini berlaku di zaman kita sekarang. Jangan kata pula tak sempurna pula, kenapa lah Rasulullah SAW tak tahu ke? Sekarang ni kena solat jarak. Kenapa diorang nak mempertikaikan? Kenapa seolah-olah orang tak boleh nak buka kepala otak menda ni, tak boleh nak buka langsung? Apa Nabi cerita tentang negara Arab akan berlaku turun salji? Tengok berlaku. Apabila peristiwa akhir zaman, Allah Ta'ala tunjukkan, Nabi dah cerita semuanya apa akan berlaku. Ulama masuk, kejahatan ulama masuk. Semuanya berlaku di zaman sekarang ini. Semuanya berlaku. Apa yang Nabi sampai benarlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Islam jangan duk ayat lagi, jangan duk. Jangan kita mati kita ini mati yang sia-sia, mati yang tidak Allah beri kebaikan, mati kita ini mati dalam umat hamba Allah yang hina dina. Ingat Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, mati kamu dalam hina dina. Tadi kita tengok, kita saja keluar jauh saja lah, kita tengok kejap. Keluar-keluar saja tengok. Bagaimana Allah Ta'ala tak buat umat akhir zaman yang tengok macam ni mati akan sia-sia. Lihatlah nanti. Sebab apa? Inilah dia. Akhir zaman, manusia sudah tak berguna. Umat-umat manusia dah semuanya tinggallah sejahat-jahat manusia. Sebab tu yang siapa yang ada agama, nasihat Nabi ialah tinggalkan mereka semua dan pertahankan iman kalian, lari menyelamatkan agama kalian. Selamatkan iman kalian masing-masing. Kita tak boleh nak hadapi mereka, tetapi banyak berdoa kepada Allah, jangan putus asa. Jangan pula kita jadi bodoh, kita berdoa tapi kita tak buat apa-apa. Nabi cakap lari, kita duduk lagi. Tak boleh, rumah air ni beli kondo 1 juta ni. Sayang nak tinggalkan rumah kondo ni. Jangan jadi macam tu. Jadi apa yang kita nak ingatkan balik kepada diri kita, apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW itu adalah benar. Jangan seolah-olah macam apa yang Nabi tak tahu kan di COVID ni. Sembahyang nak dijarakkan sampai sekarang, tak tahu masjid surau macam mana. Keadaan dia macam mana, sampai sembahyang Jumaat pun tak tahulah macam manalah. Hak-hak manusia kita boleh faham, tapi hak Allah Ta'ala semua senyap. Tak tahulah, semuanya kita pun tak tahulah. Ustazah pun tak tahu nak cakap apalah. Yang penting, selamatkan agama kita. Selamatkan agama kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, dan banyaklah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ibrahim bin Adham mengingatkan, doa kamu tidak diterima oleh Allah. Yang paling utama apabila kamu tahu tentang Rasulullah SAW, tetapi kamu tidak mengikuti sunnahnya. Jadi jangan pandang kecil pada sunnah Nabi. Setiap sunnah Nabi jangan kamu pelekehkan. Setiap sunnah Nabi itu adalah ubat. Setiap sunnah Nabi itu adalah perbuatan yang mengajak manusia untuk menyembuhkan penyakit zahir dan batinnya. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, itulah perubatan umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Allah Ta'ala Ibrahim bin Adham ingatkan lagi, kamu tahu Al-Quran, tetapi kamu tidak mengamalkannya. Kita tahu Al-Quran. Al-Quran jadi apa? Jadi dekat TikTok, lagu-lagu. Al-Quran dah jadi nyanyi-nyanyi, suara siapa sedap. Al-Quran tidak merasa Al-Quran itu satu peringatan bagi Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sedangkan dalam Al-Quran itu berapa banyak Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala ingatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW sesuatu apabila manusia khatamallahu ala qulubihim. Apabila Allah Ta'ala tutup pintu hati mereka, pendengaran mereka. Bukan mereka tak ada telinga, ada. Tapi Allah Ta'ala tutup seolah-olah ada satu sumbatan dalam telinga mereka. Mereka ada mata, seolah mata mereka tidak nampak kebenaran. Yalah macam kita tengoklah orang pergi dekat supermarket, dekat mall, dekat makan-makan semua, dah tak nampak. Maknanya betul ke ada COVID? Betul ke ada COVID ni sekarang ni? Sampai masjid surau, jaga betul-betul masjid surau. Masjid surau betul-betul tunggu dekat depan tu, tempat mall, tempat lain. Itulah Ustazah pun tak tahu nak cakap apa Kita pilih
adalah sendiri. Jadi pilih sendiri. Kita tahu Al-Quran, tetapi kamu tidak mengamalkannya. Sebab tu Al-Quran ini adalah syifa penawar, bukannya syifa Al-Quran yang untuk jampi dan mata sama ustaz tu makan Panadol. Kita kata Al-Quran ini adalah penawar. Dia pun dah mata sama nak rawat orang baca doa. Gunakan ayat Al-Quran. Tetapi lepas tu dia pun sendiri pergi pada makan Panadol, makan benda-benda ubatan yang kimia daripada yang orang awam dah terang, orang pakar semua dah memberitahu apa kandungan yang ada di dalam tu. Tapi inilah dia, kita berada di akhir-akhir zaman. Kita berada akhir zaman. Al-Quran ini hanya digunakan untuk keuntungan dunia. Keuntungan dunia. Tapi bukannya mereka guna untuk sebagai ingatan. Diamalkan amaran Allah Ta'ala. Ini lidah Ustazah ni. Bila lidah kita bila melecuh, bila lidah kita rasa nak cakap ususal dan sebagainya. Itu semua kerana apa? Dosa-dosa lidah kita yang tak bertulang. Berpura, munafik, banyak mengata menyakiti hati orang lain. Kerana lidah lah ni. Jadi kerana lidah kita yang melampaui batas ni, Allah Ta'ala nak ingatkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah pun tak faham kata takut COVID, tapi anak terus nak hantar ke sekolah dah tahu kata macam ni macam tu. Tapi kita ni tak tahulah Ustazah. Anda iman tu anda pilih sendiri. Anda sendiri yang menjawab. Sebab apa-apa berlaku jangan salahkan Allah dan juga Rasul. Apa-apa berlaku Allah Ta'ala dah cerita, Nabi dah cakap dah, Nabi dah sampaikan semuanya. Larilah kamu. Nak lari ke mana? Tanya iman kamu, bukan tanya Ustazah. Tanya iman kamu. Sayang sangat rumah kamu, sayang sangat harta benda kamu. Anak-anak kamu sayang sangat. Dah tahu kat sekolah tu belajar apa. Percaya ke Ustazah-Ustazah tu mengajar anak-anak kita macam mana? Sebab tu Ustazah ingatkan, tidak ada cara yang lain. Kita kena ingat tentang apa yang pertama, kamu tahu tentang Rasulullah SAW. Maka kamu baliklah kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan tanya kenapa doa saya tak diterima. Kalau kalian, minta maaf lah Ustaz cakap kata kamu tahu Al-Quran tapi kamu tidak beramal dengan Al-Quran. Kamu tahu tentang Rasulullah SAW tapi kamu tidak beramal tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah, setiap perbuatan Rasulullah SAW. Kamu tengok ada ustazah ataupun yang jenis macam ni menggunakan ayat Al-Quran untuk menyampaikan sebagainya. Gunakan ayat-ayat Allah Ta'ala untuk keuntungan dunia mereka. Terpulanglah pada anda semua. Terpulanglah. Benda ni dalam ni. Tidak ada sesiapa yang boleh bohongi kita. Kita nak bohongi Allah Ta'ala, iman yang benar tidak akan mudah dibohongi oleh sesiapa. Walaupun seorang ustaz, walaupun seorang ustazah. Tidak boleh dibohongi hati yang benar kepada Allah dan Rasul. Orang yang tak benar kepada Allah dan Rasul lah mudah tersesat, tersasut. Dia akan ikut ustaz-ustazah yang jenis macam ni. Ayat Quran dimain-mainkan, hadis sunnah Rasulullah SAW dipermain-mainkan. Akan ikutlah sebab apa? Dia akan cari yang ngam dengan jiwa dia. Dia bukan nak ikut agama keseluruhan. Dia nak agama tu ikut time dia. Agama tu ikut cara hidup dia. Dia nak, nanti ni ada agama, ada yang tapang benda dah. Lepas tu orang tak rasa pun. Dah tak ada orang kumpul membaca Yasin, orang tak membaca Al-Quran, membaca apa-apa, mengingati Allah Ta'ala. Kita tak rasa apa-apa. Tidak boleh dibohongi. Orang kata-kata, kesiannya dia tak bersalah. Kesiannya dia, Allah dan Rasul lebih tahu dalam hati seseorang. Allah dan Rasul lebih tahu tentang dirinya. Allah Ta'ala dan Rasul lebih tahu. Lepas tu saya tak sakit sunnah. Kalau anda jenis sabar, bersangka baik dengan ustazah, ustazah kata bagi masa pada ustazah. Ustazah dah cari, dah cuba usaha cari minyak zaitun, sodak yang terbaik, baju yang mana yang betul. Ambil masuk, pulang balik. Anda tak tahu kesusahan yang ustazah lalui. Tapi kalau orang yang boleh bersabar, dia tahu benda tu susah nak dapat. Kalau anda nak mencari, ustazah yang jenis, ustaz jenis, cakap anytime, cakap lemah lembut macam pijak semut tak mati, ikutlah ustaz-ustaz yang macam tu. Ustazah nak ajak kita, kita dah berada di akhir zaman. Bila berada di akhir zaman, jawapan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, umat akhir zaman selamat, lari bawa selamatkan agama kamu. Bukan kita duduk di tengah masyarakat yang penuh fitnah. Solat jarak dah, solat dalam masjid dah, memang COVID tu pergi masjid dia takkan pergi, COVID tu takkan pergi dekat mall, dia takkan pergi, COVID tu takkan pergi dekat restoran dan sebagainya. Kalau COVID ni otomatik dekat masjid tu jadi otomatik COVID terus menyerang. Jadi senang macam tu. Siapa nak vaksin lah. Siapa nak vaksin banyak-banyak. Jangan sikit-sikit, vaksin banyak-banyak. Sebab apa? Melindungi anda.
vaksin banyak-banyak. Ya. Sebab kita peganglah fatwa ulama-ulama yang mana yang membenarkan vaksin. Jangan besok di akhirat, jangan pula kita mendakwa pada Allah, mendakwa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mintalah kepada dia. Dalam Al-Quran Allah Taala ada tegur, mintalah kamu pertolongan kepada orang yang kamu percaya dulu selain pada Allah dan juga Rasul. Pergilah. Vaksin banyak-banyak, jangan sikit-sikit. Saudara nak minta agama wang untuk semua tu divaksin dulu. Patutnya bukan Perdana Menteri divaksin dulu. Agama wang tu bukan dia seorang je. Kau boleh anak dia, keturunan dia tu, suami isteri dia tu, semua divaksin depan mata kita. Itu yang kita nak. Bukannya hanya tu ustazah tak nak benda-benda yang macam ni. Tak cakap terus terang. Siapa nak vaksin? Tak payah nak gaduh-gaduh. Orang yang tak nak vaksin, diam. Siapa yang tak nak vaksin, diam. Tak payah nak gaduh-gaduh lah. Ada orang nak makan ayam bandar, biarlah nak makan ayam bandar. Diorang tak nak beli ayam kampung. Ayam kampung mahal lah. Daging dia sikit lah. Ayam kampung itu ini, biarlah. Siapa yang mampu beli ayam kampung, beli ayam kampung. Siapa tak mampu nak beli ayam bandar, beli ayam bandar besar, gemuk. Murah. Jadi belilah ayam bandar. Jadi siapa dah tak payah nak gaduh-gaduh lah. Vaksin je lah, tak apa vaksin. Siapa yang suruh vaksin? Pegang fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh mereka. Kerana apa? Sebab itu mereka itu adalah orang yang lebih tahu daripada Allah dan Rasul. Mereka lebih bijak di akhir zaman. Mereka lebih bijak daripada Allah dan Rasul. Terima je. Kalau kita cakap ni semua disekat. Semua kita kena. Tak payah nak gaduh-gaduh. Yang lain tak setuju. Diam. Lebih baik diam dan selamatkan agama kamu. Diam aja. Tak payah nak sibuk-sibuk di Facebook nak bayar-bayar. Tak payah. Dah cukup masa anda sampaikan. Mereka nak makan ayam bandar. Biarlah nak jadi ayam bandar. Tak pernah jadi ayam kampung. Terpaksalah kamu duduklah kampung. Pandai lompat, pandai terjun, pandai ini. Itulah dia. Kalau ayam bandar, dia duduk dia macam tu je. Diberi dia ni dikut je macam tu. Kalau jadi ayam kampung, kena lompat sini. Kena berlari sana, berlari sini. Sebab tu badan dia banyak exercise. Jadi beza. Siapa nak ni ambil vaksin. Jangan nak kata orang tak bagi vaksin. Ramai orang kata, bukannya kita ni anti ni. Ambil. Tak apa. Ambil 100 kali. Tak apa. Ambil 1000 kali pun tak apa. Tak ada siapa nak larang pun. Macam siapa nak ambil ayam bandar, ambil je. Tak ada siapa nak larang. Malahan siapa yang betul-betul dia dengan Allah dan Rasul, dia takkan dibohongi oleh sesiapa. Iman. Semuanya nilainya iman. Tak perlu nak jadi pening kepala masing-masing. Ikut apa yang diajar oleh Nabi. Ikut pada Allah dan Rasul. Atau kamu nak ikut yang lain daripada Allah dan Rasul, terpulang. Pada orang dah keluarkan fatwa mereka, biarlah. Nabi pun dah cerita akhir zaman macam mana panggil ulama. Akhir zaman macam mana seorang pemimpin yang zalim. Nabi dah cerita semuanya. Nabi dah cerita sepenuhnya. Total. Jadi kita yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah Ta'ala, tak payah nak gaduh-gaduh lagi dengan orang luar sana. Bagi masa untuk mereka merasai diri mereka dilindungi dengan fatwa-fatwa, dan mereka dilindungi oleh orang-orang punya kehebatan, kepakaran mereka untuk mereka hidup lebih lama dan mereka bebas daripada untuk bersosial, untuk rasai kehidupan dunia yang penuh hebat, merasai kehidupan dunia yang sementara. Biarkanlah. Yang kita dengki itu kenapa? Yang kita dengki itu kenapa? Bukan tak marah korang. Koranglah dengki korang. Biarlah orang nak cocok banyak mana pun, biarlah. Jadi biarkan. Apa yang kita dengar nasihat Nabi, ikutlah nasihat Nabi. Ikut nasihat Nabi apa dia. Kalau kita dah lah cukup lah. Nabi pun dah sampai dah lama dah. Nabi dah sampai dah beritahu dah. Jadi kalau kita nak hidup akhir zaman, Allah Ta'ala tahu kita mampu menghadapi akhir zaman. Kita terpilih. Jadi bila Allah Ta'ala pilih, kita mampu hadapi. Terima hakikat kita kalau nak pilih agama ni, iman kita. Kalau kita masih nak dunia, jangan mimpi lah. Anda bermimpi je lah. Kata ni, tapi tak sanggup. Terbanglah seperti ayam kampung. Jangan duduk seperti ayam bandar. Duduklah, ambil lah. Dia nasihat Ustazah, senang je. Jangan gaduh-gaduh. Tak payah dekat Facebook. Diorang nak pantau-pantau, penat-penat nak pantau kita semua. Tak payah. Kata kita anti vaksin apa pun. Tak ada anti. Siapa kuliah kafirun, orang kafir cara dia. Siapa orang Islam nak ikut cara pemikiran, kehebatan manusia mereka, pergi. Pergi pada mereka. Pergi pada kehebatan mereka. Pergi. Pergi buat. Beratur ramai-ramai. Cucuk ramai-ramai. Tak ada siapa nak halang pun. Pergi je. Jangan takut. Apa-apa korang kalian kan semua ada doktor pakar. Semua ada kepakaran manusia hebat. Pergi kumpul ramai-ramai. Tak ada siapa nak halang pun. Tak ada siapa nak. Ni macam Ustazah lah
kalau orang nak berawat cara sunnah, pergi dulu jumpa doktor. Kan saya dah cakap ni tu. Nak berubat cara sunnah ni wajib 100%. Kalau macam tu, anda pergi dulu hospital. Anda pergi dulu jumpa doktor pakar dunia anda semua. Dah pergi jumpa, mereka kata dah tak boleh buat, baru cari. Perubatan cara sunnah Nabi Muhammad SAW wajib 100%. Dah, jangan campur. Tapi kalau nak pergi. Sebab tu saja syarat dah pergi. Agama tak ada paksaan. Dalam agama ni tak ada paksaan langsung pun. Pergi je, tak payah ni kata ni, tak payah nak kata apa pun, benda mudaratkan diri anda apa. Mereka tu bukannya ada ihsan pun. Tak payahlah kita nak ni. Jadi kita kuatkan doa kita, pegang pada kekuatan doa kita. Dah lah, kita dah masuk bulan Rejab. Jangan gaduh dengan orang dah. Diorang tak faham. Kita nak ingatkan, macam mana Allah Ta'ala ingatkan. Apa dia neraka, apa dia syurga, apa dia akhirat. Kita ni percaya pada akhirat. Tak sama dengan orang yang tak percaya pada akhirat. Kita semua percaya kita semua akan dibangkitkan di akhirat. Tetapi tak sama dengan pandangan orang yang tak percaya pada hari akhirat. Jadi perbicaraan itu berbeza. Tak payah nak gaduh-gaduh, nak komen-komen, lantaklah. Ustaz tu syok sendiri nak bercakap kat dunia, lidah tak bertulang nak bercakap. Dekat media apa, biarkanlah orang nak bercakap apa pun dia cakap lah. Sesuka hati mereka semua. Cakap. Lidah tak bertulang itu akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Bercakap. Tak ada siapa yang larang. Pergi, tak ada siapa nak larang pun. Pergi je saya cakap. Tak ada siapa yang nak larang. Sesiapa yang ada kekuatan doa, keyakinan kepada Allah Ta'ala, kita tak ada senjata yang lain, senjata kita ialah kekuatan doa. Minta kepada Allah, teguhkan iman kita, anak cucu cicit keturunan kita, dan setiap perbuatan amalan kita mesti dengan bismillah. Minta dengan nama Allah dan akhiri dengan selawat. Dah cukup untuk orang awam. Tak payah nak orang-orang pelik. Tak pelik. Diorang orang zikir panas hati, orang menyanyi lagu dekat TV tu tak ada pula panas hati. Boleh pula seorang ustazah tengok rancangan-rancangan anugerah. Itu boleh pula. Kalau orang baca Yasin, berkumpul kat masjid, tu semua tak boleh. Diorang lantak. Diorang macam tu, memang orang macam tu tunggu mati je. Orang tak percaya mati, dia cepat mati. Macam tu je kata. Orang yang takut mati, apa nasihat Nabi? Orang yang lari kepada kematian, mereka akan bertemu dengan kematian. Itu kat nasihat Nabi. Orang cari dunia tu akan menipu orang. Dunia akan lari. Berapa ramai yang Ustazah tengok orang sakit? Berapa ramai yang Ustazah tengok? Tengok hasil dia. Biarlah diorang nak bercakap lidah tak bertulang ke atas kehebatan manusia. Korang tak payah nak lawan-lawan apa dengan diorang. Tak payah lawan lah. Dengan Dajjal tak payah lawan. Kuasa semua dah di tangan mereka. Buat apa nak lawan? Biarkan. Nasihat Ustazah biarkan. Tak perlu kita nak lawan-lawan diorang. Diorang orang hebat. Kita tengok kehebatan mereka. Kita tak perlu pun. Tak ada siapa nak pengaruh siapa. Semua iman. Islam ni mudah. Kuliah kafirun. Orang kafir cara dia, kita orang Islam. Ada orang Islam mengikuti cara yang lain selain pada Allah dan juga Rasul. Maka itu digelak orang munafik. Orang munafik api neraka lebih dahsyat daripada orang-orang kafir. Bukan dia tak tahu. Dia tahu kebenaran. Tetapi dia tidak mau ikut apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul. Maka orang itu lebih dahsyat daripada, di akhirat kelak lebih dahsyat daripada orang-orang kafir. Saya kata biarkan. Tak payah nak gaduh-gaduh, tak payah nak ni, tak payah. Jadi betulkan doa kita. Tak payah kita nak jadi pentasuk, nak vaksin lah, tak nak vaksin, terpulang lah. Tak perlu kita nak jadi orang, kita pilih lah. Kita nak jadi ayam bandar ke, nak jadi ayam kampung ke, ikut je lah. Itu nasihat Ustazah. Tapi bagi Ustazah, dah cukup-cukup lah. Saya kata tak payah lah kita nak ini, tak payah. Nak berdebat. Satu Nabi kata tinggalkan berdebat. Tengok dorang setiap apa yang mereka usahakan itu akan ada hasil. Tengok hasil mereka. Kita tengok je lah hasil mereka. Tak payah nak gaduh-gaduh lah. Kita dah sebarkan. Kita dah sebarkan. Macam kita nak beritahu pada manusia, adanya api. Dekat akhirat, adanya hari akhirat. Kita dah ingatkan manusia tentang kubur. Kita dah ingatkan manusia tentang apa setiap perbuatan pasti ada akibat. Akibat orang makan babi, apa akan berlaku. Semua itu ada akibatnya. Benda yang haram, benda yang meragukan, benda itu akan memudaratkan diri kalian. Tetapi kalau misalnya orang kata makan babi tak memudaratkan diri dia bertambah baik, biarkan. Dia tak rasa. Sebab apa? Benda yang haram, apapun dia akan menyebabkan doa kita akan terhijab. Hati akan terhijab. Sebab apa hati orang tu jadi hitam? Sebab banyaknya babi-babi dalam darah dia. Tu je. Jadi jangan heran dah. Jangan heran. Kita jangan heran sangat. Yang kita kena susah
suka hati ni yang jenis kita ni. Dah Allah Ta'ala beri petunjuk hidayah, duk diam lagi ni. Tak buat persiapan apa-apa lagi. Tak buat persiapan kekuatan doa kita. Duk sibuk sakit sana, sakit zahir, duk sibuk sana sini. Kekuatan doa kita bila kita nak buat? Ialah kekuatan salah satunya apabila kita nak kekuatan doa kita, salah satunya mesti ikuti setiap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun dengan bersugi, setiap perbuatan umat Nabi SAW, ikut jalan Nabi kamu. Kamu nak ikut ustaz kat ustazah kat TV, tak tahulah. Kalau ustaz tu jenis pakai cap, kita pun pakai cap. Ustaz macam tu boleh pula kalian ikut. Apa manfaat kamu dapat pakai ustaz pakai cap, kamu pun pakai cap. Ustaz tu pakai seluar jin, kamu pun pakai seluar jin. Apa kebaikan kamu dapat? Itulah. Kita ikut. Kalau orang yang yakin berjumpa diharapkan syafaat Rasulullah SAW, dia umat yang lemah, dia perlu kepada Allah, dia perlu kepada syafaat Rasulullah SAW, dia akan ikut orang yang dicintainya. Siapa yang mencintai Rasulullah SAW, Allah mencintainya. Jadi macam itu. Jadi pertama, kenapa? Kerana Rasulullah SAW, kita tahu Rasulullah SAW, tapi kita tidak mengikuti sunnahnya. Walaupun kita banyak selawat, tetapi kita tidak melakukan perbuatan setiap perbuatan Rasulullah SAW, kita tertipu. Yang kedua, kita tahu Al-Quran, tetapi kamu tidak mengamalkannya. Yang ketiga, kamu makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak bersyukur kepadanya atas nikmatnya itu. Allah Ta'ala dah beri nikmat kepada kita, tak nampak. Tak nampak Allah Ta'ala sembuhkan kaki kita. Tak nampak orang lain berkereta. Wah, kereta Ferrari. Hebatnya kereta orang ni. Hebatnya rumah orang ni. Dia tak nampak rumah dia tu yang suami sediakan tu. Allah Ta'ala bagi suami yang prihatin siang malam. Naik bawa food panda. Apa semua bawa Grab. Tiap hari untuk mencari nafkah untuk anak dan isteri, tak nak bersyukur. Kita duk nampak nikmat orang lain yang Allah Ta'ala beri. Nikmat sendiri tak nampak. Kita boleh tidur selesa dengan atas tenaga suami kita. Kita boleh tidur dengan nyaman atas usaha suami kita. Kita boleh nyaman hidup, kita boleh makan apa rezeki yang suami bawa balik. Itulah rezeki yang terbaik untuk diri kita dalam rumah kita. Jadi kita jadi orang yang mensyukuri nikmat. Apabila Allah beri nikmat, bersyukur. Kita tak dapat beli emas diamond semua, tapi bersyukur kerana kaki kita ni masih boleh berjalan. Allah bagi mata, bersyukur. Mata kita masih boleh melihat. Allah beri kita, kita ni patut bersyukur. Jangan duk pandang rumah orang sana, rumah orang sini. Ya. Kakak tak boleh tolong ni ya. Kau tak ada power bank. Syukur dengan pemberian Allah Ta'ala. Kita syukur. Semuanya apa yang Allah beri pada kita, kita bersyukur. Tak masuk ya? Sebab tu Nabi ajar kita banyak lihat, banyak tengok fakir miskin. Kita banyak tengok fakir miskin. Kita banyak perhatikan fakir miskin. Ini fakir miskin kita serah kepada orang lain. Fakir miskin kita sendiri cari. Cari fakir miskin. Tengok fakir miskin. Datang rumah orang. Tengok jiran kita. Perhatikan. Orang yang kutip sampah tepi-tepi jalan. Supaya kamu menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jangan duk sibuk tengok dekat TV artis-artis. Tengok dunia artis. Pakaian artis. Artis jual macam ni. Laki dia duk loving-loving. Yang kita pula tak nampak loving suami kita macam mana. Suami sayang kita, kita tak nampak. Yang kita nampak, artis ni wife-nya, laki dia sportingnya. Anda tak tahu benda macam ni. Suami kita dah buat yang terbaik. Alah-alah sikit suami kadang-kadang dia balik. Kita tak tahu kepanjang mana. Jadilah isteri yang bersyukur. Cara isteri yang bersyukur, sediakan air sejuk untuk suami. Gembirakan hati suami. Sebab itulah Ustazah nak kita semua balik pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita ambil pengetahuan kita tentang suami kita. Apa dia suka, kita mesti sukalah. Jangan kita apa yang suami tak suka, apa yang suami kita perempuan ni, Ustazah nasihat, tolong ya. Kalian kalau nak kat rumah kita ni, nak suami jaga hati, bayangkan suami ni, kadang-kadang kita tengok kenapa untuk anak, mereka sanggup bersusah payah. Susah macam mana disimpan. Kadang-kadang suami tak boleh memberi sekarang. Tapi bila dia dapat
Ustazah pernah jumpa orang fakir miskin. Ustazah selalu tengok orang fakir miskin. Masa Ustazah selalu dulu dengan Ustaz, Ustazah selalu kutip ya untuk makanan ayam, makanan-makanan sayur-sayur yang orang buang, ya, yang orang jual tak laku, Ustazah kutip. Dekat pasar-pasar Ustazah kutip. Ustazah nak ajar diri Ustazah. Apa yang Ustazah nampak ialah ya, seorang ayah tak ada duit dapat apa ni pensel atau benda-benda makanan ni, menangis tahu tak, nak bawa balik bukan untuk makan sendiri tapi ahli keluarga mereka. Tak pengaruh, memang suami kita tak sehebat macam dekat viral-viral tu ya. Janganlah kita rasa, jangan banding hidup kita dengan artis. Bestnya laki dia, lepas tu kita nak cakap macam style orang cemburu, orang dengki. Ada pula masa kita nak time, dia boleh lah, dia orang beruang. Kita ni, suami kita macam mana, dalam diam kita kutuk suami kita, dalam diam kita hina suami kita, dalam diam kita tak mensyukuri apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Suami yang melindungi kita, suami yang fikir kita siang malam. Kadang-kadang suami itu emosi bila isteri tu tak ngam, isteri tak memahami dirinya. Jangan kita burukkan suami kita dengan ahli keluarga kita. Stop, berhentikan semua tu. Jangan cerita dengan kawan, jangan cerita dengan siapa, apa-apa mengadu dengan Allah Ta'ala. Lembutkan hati suami kita. Terbaik ya, terbaik. Ustazah rasa bersyukur sangat. Pesakit Ustazah sebelum ni dia selalu cerita tentang suami dia lah. Kali akhirnya hari ni lah tak silap Ustazah, Ustazah dapat, saya call dia, pesakit lama Ustazah, saya call dia. Apa dia cakap? Dia faham. Setiap bila ikut Facebook live Ustazah, dia kata akhirnya dia faham. Dia tak nak cari keburukan suami dia. Yang dia cari ialah keburukan diri dia. Itu yang betul. Cari keburukan diri kita, bukan cari keburukan suami. So Allah Ta'ala dah ingatkan, suami yang baik untuk isteri yang baik. Jadi kita yang kena jadi baik dulu. Isteri tu yang kena jadi yang baik dulu. Lepas Ustazah pernah ada pesakit Ustazah datang. Ya, dia kata suami dia tak suka solat, suami dia tak suka sembahyang. Ya, tetapi Allah Ta'ala buat, bila Ustazah buat perubatan sunnah tu, akhirnya suami dia tengok isteri dia bangun sembahyang tahajud. Sakit-sakit sembahyang tahajud. Suami dia tengok hasil, suami dia tengok isteri walaupun sakit, merangkak solat tahajud. Apa kata kali suami dia sembahyang. Akhirnya suami dia sembahyang, sebelum suami dia menutup mata, suami dia nak berbuat cara sunnah dan akhirnya muka dia bersih. Asal muka dia hitam jadi bersih. Ini dia. Jangan kita kata pasangan kita. Allah Ta'ala dah cakap suami yang baik untuk isteri yang baik. Sebab tu kata suami yang baik untuk isteri yang baik. Sebab tu kita ni kalau kita cakap suami, biarlah kita ludah kat muka kita balik. Tak payah kita nak kutuk suami kita. Kita kena nilai diri kita sendiri. Jadi sebaik-baiknya kita yang baiki diri kita. Bukan kita mempertikaikan setiap apa yang suami beri kepada kita. Kita seorang isteri, apa yang kita dah buat yang terbaik untuk suami. Suami nak marah, suami nak maki kita, hamun kita, itulah syurga kita. Kita jadi orang pemaaf, seorang yang sabar, itu lebih baik. Kalau kamu tahu itu lebih baik, kamu tak tahu dosa kamu keluar rumah, bertabarus, kamu disebabkan kamu bertitok, berapa ramai jantan lihat, itu semua suami kamu menanggung dosa. Kamu tak tahu itu. Setiap lelaki yang bukan ajnabi memandang kamu dengan sesuatu perasaan, dia akan menghilangkan kasih sayang suami kepada kamu. Anda tak tahu benda tu. Sebab tu kita kena muhasabah diri. Ini wanita paling banyak masuk neraka. Yang Nabi nampak daripada peristiwa Isra Mi'raj pun wanita paling banyak masuk neraka. Jadi di situlah Ustazah nak kita semua kembali balik kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadilah wanita-wanita muslimah yang mempunyai kekuatan, kesabaran dia, kesabaran yang luar biasa. Sentiasa maafkan suami, sentiasa bersangka baik dengan suami, seakan kamu itu adalah doa kepada suami kamu. Berdoa. Sangkaan yang baik, sangkaan baik itu akan menghasilkan suami yang baik. Bila kamu berdoa yang baik untuk suami kamu, maka kebaikan suami itu akan Allah Ta'ala campakkan kepada diri kamu sendiri. Kamu menjadi orang yang baik daripada sisi Allah Ta'ala. Daripada kita pergi buat baik kebajikan sana sini, kebajikan sini, tapi hubungan kita dengan suami isteri tak baik. Rugilah kita. Dengan orang luar kita boleh baik, dengan suami kita tak boleh baik. Sebab tu Ustazah nak beritahu sebab itulah Ustazah bercakap ni untuk diri Ustazah juga, bukan untuk kalian aja, untuk diri Ustazah. Kita sama-sama muhasabah diri. Ni bulan Rejab.
bulan Allah Ta'ala. Jadi sama-sama kita wanita muslimah kuatkan balik. Kekuatan wanita ini luar biasa. Kalau wanita boleh sabar, dia memiliki kekuatan, hubungan dia kuat dengan Allah Ta'ala, dia boleh memaafkan suami setiap kesalahan suaminya dengan doa dan sangkaan baiknya yang baik, maka kamu akan sembuh daripada penyakit-penyakit yang memudaratkan kalian. Kalian boleh sembuh. Ya, daripada kalian menyimpan, kalian berdendam, kalian memendam di dalam hati, ya, itu akan membunuh jiwa dan saraf kalian masing-masing. Sebab tu orang ramai jadi kanser, jadi sakit dan sebagainya. Sebab itulah bila kita mengikuti agama, jiwa kita akan tenang, jiwa kita akan bahagia kembali. Sebab ingat ya perempuan, ya, kalau suami tu kecil hati dengan kita sedikit saja, ya, jiwa kita kalau tak bahagia, tak tenang, tak payah nak cari ustaz-ustazah yang boleh menenangkan jiwa anda. Yang boleh memberi ketenangan dalam jiwa anda ialah suami anda. Ada pada suami anda. Sejahat apa pun suami anda mesti doa yang baik dan buat yang terbaik. Sehingga nanti suami itu akan tunduk kepada anda atas doa anda, atas kesabaran anda. Wanita yang kuat, wanita yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, mampu menahan kesabaran, apabila berdepan dengan kaum Adam. Ya Allah, doa bila sangkaan baik, tak doa ni ialah dengan sangkaan. Sangkaan itu sebab daripada doa kalian. Ya, suami itu kalian minta, ya Allah murahkan rezeki suami kita. Kalau suami balik, ya Allah, suami balik yang cuma dapat RM10. Jangan pula RM10 je. Abang keluar, abang ni pergi mana? Dah sangka buruk. Ni abang pergi mana ni? Abang keluar rumah pukul 8 pagi, lepas tu abang balik pukul 11 malam, abang cuma dapat RM10. Ni abang ni buat apa ni? Kita lupa pula PKP. Abang cari duit ke? Abang ni buat apa? Ke abang pergi cek perempuan lain? Entah-entah abang pergi cari orang lain. Kita mula buruk sangka dengan suami. Ini sangkaan-sangkaan kita. Kalau kita duk nyangka, suami aku macam ni, suami aku macam ni, suami aku ni, maka benda tu akan terjadi. Terjadi atas doa dan sangkaan kita kepada suami. Sangkaan kita pada suami. Lepas tu Ustazah Anyak, kalau ajar pesakit-pesakit Ustazah, wanita-wanita, Ustazah ajar yang pertama, sangka baiklah kalian pada suami kalian. Sangka baik. Suami akan berubah dengan sangkaan kamu. Lepas tu Ustazah nak kata kekuatan. Gunakan. Sebab apa? Suami menanggung dosa-dosa isteri. Ingat. Jangan kata sakitnya hati kita bila suami kata kita macam-macam. Siapa yang tak ada suami, buat baik pada ibu bapa kamu. Siapa yang tak ada suami, buat baik pada ibu bapa kamu. Buat baik pada ibu kamu, buat yang terbaik pada ayah kamu. Siapa yang ada mak ayah, jangan dipisahkan mak ayah yang sudah tua. Ini kes anak-anak lah. Kono-kono macam nak jaga mak dengan ayah. Tak apalah, ibu angah jaga, ayah along jaga. Alah kali pisahkan suami isteri. Mak dengan ayah kita pisahkan. Susah nak jaga dua-dua orang tua kita. Jangan itu anak derhaka jawapannya. Jangan buat orang tua macam tu. Nasihat saja, anda pun akan tua. Ingat, kita ni semua akan tua. Kalau jiwa kita tak bahagia, cek kita hubungan kita dengan mak kita, dengan ayah kita, hubungan kita dengan suami kita. Cek balik. Tu semua kena cek balik. Kalau anda nak sembuh penyakit, jangan cari doktor, jangan cari ustazah. Anda cari mak bapak anda dulu. Cari dulu suami anda. Cari dulu isteri anda yang anda sakiti. Semua tu. Ingat lelaki, kalian nak masuk syurga, sebelum kalian masuk syurga, Allah Ta'ala tanya hubungan kamu dengan isteri. Apa benda baik yang kamu dah buat pada isteri? Setiap titik peluh yang anda bawa, anda bawa setiap peluh, kita angkat benda berat, peluh yang mengalir itu saksi kalian besok hari di akhirat. Berbeza dengan orang yang tak ada maruah. Nampak mengajar, ustaz-ustazah mengajar, tak ada keluar peluh pun. Dapat kesenangan nikmat dunia, berbeza. Bersyukur. Bersyukur kita dapat suami, walaupun dia seorang pembegal ayam ke, suami kita seorang yang kerja apa sekali, tapi jelas duit hasil dia adalah yang jelas untuk anak isterinya makan, untuk menjadi darah daging. Jangan kalau kita macam ustazah lah, kalau ustazah ahli agama menggunakan agama untuk dunia, siaplah ustazah. Benda tu nampak benda betul agama, tapi di sisi Allah Ta'ala apa akan berlaku. Mudah-mudahan Allah jauhkan, Allah beri keinsafan pada ustazah dan semua ulama-ulama
dekat dunia ni. Supaya mereka sebelum masuk lubang kubur kena ingat kita nak minta sumbangan, guna sumbangan nama Mahat, guna nama sumbangan anak yatim, kita gunakan satu ustaz dengan ustazah, kita jual barang-barang yang sunnah guna nama ustaz ustazah. Lepas tu kita tak tahu yang dalam tu penuh dengan penipuan, tanggung kita besok dekat akhirat. Nampak apa? Jual madu. Jual madu nampak betul, tapi kita tak tahu madu yang kita tipu orang, madu tu ada gula, madu tu ada bahan kimia. Kena takut, kita ada Allah. Orang yang ada Allah, dia tahu dia akan berjumpa dengan Allah di akhirat kelak, dia takut. Jadi beruntung siapa yang dapat suami, rezeki dia tu jelas, nampak tenaga dia, nampak keluar peluh dia. Lepas tu bila nampak peluh suami, bersyukur, ya Allah ya Tuhanku, banyak ke RM10. Alhamdulillah, cium suami tu RM10, macam kita hargai. Suami tak bawa balik, tak ada rezeki pun, Alhamdulillah. Yang penting suami aku balik dengan selamat, suami aku balik dengan sihat, suami aku balik dalam keadaan selamat. Syukur tengok suami balik kat rumah, cium dia. Supaya apa? Suami lagi semangat untuk meneruskan kehidupan lebih baik untuk daripada hari esok. Mungkin hari ini rezeki tak baik, mungkin hari kedua tak rezeki tak baik, mungkin hari ketiga berkat kesabaran isteri, doa seorang isteri, suami banyak berdoa kepada Allah tengah malam, sama-sama bangun minta berdoa kepada Allah Ta'ala. Nescaya Allah beri rezeki tanpa disangka-sangka. Satu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala, barang siapa bertawakal, pasti aku memberi rezeki tanpa disangka-sangka. Benda yang tidak boleh difikir oleh akal. Tapi Allah nak uji keimanan kita semua dahulu. Allah uji keimanan kita. Sebab tu kita dengan suami kita jangan tu. Suami tak bawa balik, suami kena buang kerja. Tenang. Jangan kita dah tunjuk muka bebal, dah mula matilah hidup aku macam mana, tak boleh lah ni, kena cerai lah ni. Nanti aku pula nak kena ni. Dah jadi bising, dah jadi. Jadi kita bila ada masalah sama-sama suami isteri, tenang. Ustazah pernah lalui zaman saat dengan gawat apa semua yang Ustaz dah lalui. Benda tu semua dah lalui. Jadi jangan tak tengok Allah ramainya wanita-wanita, anak-anak kita kat rumah tu. Anda tak tahu dengan media masa ni, dengan teknologi apa-apa app benda tak, semua boleh jual body dalam sekelip mata. Tahu tak? Suami pergi kerja, isteri boleh jual body, tahu tak? Jual body dengan live dengan orang jantan lain, tahu tak? Kena tengok isteri kita buat apa. Handphone suami isteri tak boleh rahsia-rahsia. Isteri tu, jadi handphone suami tu isteri boleh pantau isteri. Kalau suami tak bagi, tak dia lah. Suami nak kahwin 2-3 bagi je. Tak payah nak pening gaduh, nak gaduh-gaduh dengan suami, nak mogok-mogok, tak payah. Biar dia lalui, seronok sangat kahwin 2-3-4. Setakat mana dia seronok, nanti dia kepala dia dah botak sendiri. Dia yang pening sendiri, bukan kita. Sebab perempuan pun akan lebih baik bila dia ada madu. Bila dia kena madu, baru dia tahu. Tinggi langit dengan rendah. Allah nak turunkan ego seorang wanita pun dengan bermadu. Kalau suami nak kahwin, biarlah dia nak kahwin. Biar suami nak kahwin tu, biar. Bagi je suami nak kahwin. Kau pilih lagi. Pilih. Kau nak perempuan yang macam mana, kau ambil. Tapi isteri jadi yang terbaik. Yang dia yang terbaik, yang ikhlas. Memanglah dia cemburu. Suami pun janganlah buat hati mati pula, hati buta pula. Kalau anda dah kahwin lain, bermadu, jangan duduk serumah. Itu orang bodoh namanya. Duduk serumah konon-konon kau ingat hati bini ni hati apa? Hati batu ke? Bini kalau tak ada sayang, lantak engkau lah. Kerana bini ada sayang tu, bini komen. Bini mengajuk. Bini terasa hati. Tapi tolong. Kau nak kahwin, nak madu kena isteri sin kan. Tetapi jangan sekali-kali duduk serumah. Jangan jadi nak lawan Nabi. Nak lawan Nabi, nak lawan Nabi dengan isteri Nabi. Jangan pula. Nabi sendiri pun isteri menjaga hati masing-masing. Bukan duduk serumah macam tu. Itu kau nak melawan Nabi. Konon-konon nak kahwin ikut sunnah Nabi. Tetapi perangai tak ikut cara sunnah Nabi. Menyakitkan hati isteri-isteri. Itu kena jaga. Sebab tu saya kata, kena jaga. Sebab akhir zaman lelaki ni lebih ramai daripada perempuan lebih ramai pada lelaki. Tak nak benda-benda, tak nak gaduh. Suami kita nak kahwin lah. Sebab perempuan, sebab biasanya bila saya dah tengok, bila suami kata nak kahwin, baru dia sibuk hias diri dia, barulah dia sibuk ini, sibuk itu. Bila suami kata tak kahwin, dia buat tak tahu je dengan suami dia. Dia buat tak nampak suami dia. Kadang-kadang ada hikmah baiknya. Allah ikut sangkaan kamu. Tapi sebenarnya, suami yang nakal lidah dia, kata nak kahwin, selalunya suami tu tak kahwin. Saya dah, Ustazah dah buat benda ni. Ustazah dah tengok dah. Saya cakap dengan Ustaz, Ustazah carikan ni, kahwin ini. Dah kali tak ada juga. Orang lelaki bukan macam ni macam tu. Bukan semua orang lelaki macam tu. Bukan semua orang lelaki bagi ikan semua nak. Tak ada. Bukan semua lelaki macam tu. Lepas tu saya
sedar diri kita. Kita sama-sama muhasabah. Sementara suami masih sayang kita, suami masih menerima kekurangan kita. Jadi kita pun kena terima segala apa yang suami beri kepada kita dengan kesabaran, sangkaan baik pada suami. Suami menanggung dosa isteri. Dosa dia bukan dibalas dengan lain. Dosa yang isteri buat dibalas dengan api neraka Allah. Kalau setakat suami panaskan hati kita, itu panas perasaan kita saja. Tetapi belum rasai panasnya api neraka Allah Ta'ala. Sebab tu suami kalau tak nak tu bersyukur. Kalau suami kita, memang suami macam tu. Kalau isteri so kahwin dia tak nak, sebab tu isteri bersyukur. Maknanya jadi isteri yang lebih baik. Bukannya jadi isteri jadi menyombongkan diri. Jadi itu nasihat Ustazah. Jadi suami pun satu perangai kena ubah. Kalau dah bermadu, jangan duduk serumah. Jangan sengaja nak menguji isteri, ya. Itu pun satu. Kena faham kalau isteri tak sayang suami, lantaklah kau. Itu tanda orang tak peduli. Kita belajar, sebab tu nak belajar. Wanita ni banyak keinginan tu dia. Jadi mujahadah. Jadi di situlah kita tak boleh menolak takdir kita. Kadang-kadang takdir kita bermadu tu lebih baik. Ada kala bila kita tak bermadu tu ada lebih baik. Macam mak Ustazah lah. Ustazah banyak belajar dengan mak Ustazah. Sebab mak Ustazah senang. Ayah Ustazah kahwin dengan bini muda nak kahwin. Kahwinlah. Kau nak kahwinlah. Kau nak rumah, bini muda nak rumah tu, bagilah dia rumah tu. Kita salah belajar dengan mak Ustazah lah tu. Kau nak rumah ni dia bagi. Kahwinlah kali semualah. Kali dia tak duduk dengan bini-bini dia, duduklah dia kat seorang-seorang duduk kat hotel. Duduk seorang-seorang lah. Kali dia tak mau duduk dengan bini-bini dia yang lain. Sebab tu senang. Jadi Ustazah belajar daripada Ustazah tengok sikap peribadi mak Ustazah. Lepas tu dia marah. Kita orang adik-beradik jangan bergaduh-gaduh. Adik-beradik jangan bergaduh-gaduh. Bapak sama, tak payah nak gaduh-gaduh. Mak kata kalau datang ke rumah mak, diberi dengan nasi dengan garam. Kadang-kadang anak yang nombor 2, anak daripada isteri nombor 2, nombor 3 tu lebih suka makan nasi dengan garam. Mak tak pernah, mak Ustazah tak pernah pun pertikaikan suami dia beri dia apa ke, dia tak pernah. Itulah di situlah guru Ustazah ialah mak Ustazah sendiri. Dia mengajar Ustazah melihat dan jangan kita nak marah laki kita. Dia nak kahwin biar daripada buat dosa. Daripada suami buat dosa lebih baik dia nikah. Nikah tu lebih baik, lebih halal. Apa kata mak Ustazah? Biar dia nak kahwin, dia nak nikah. Kalau katalah isteri muda tu dapat rezeki lebih, apa mak Ustazah cakap? Itu rezeki dia. Kita tak boleh dengki dengan rezeki yang Allah beri pada dia. Kita kena sabar. Itu yang Ustazah belajar daripada mak Ustazah. Daripada seorang ibu. Mak Ustazah tak pernah ambillah. Dia orang nak ambil apa itu hati dunia, ambillah. Itu mak Ustazah. Setiap anak ada rezekinya. Sebab tu dia tak pernah dengki. Betul kali madu dia sendiri malu dengan mak Ustazah. Tak ada nak gaduh-gaduh. Mak Ustazah lah kali tak ada nak gaduh-gaduh, tak ada apa lah. Sekali madu tu malu sendiri dengan mak Ustazah. Korang nak rebut harta, ambillah harta yang korang nak. Macam tu. Kami duduk rumah kampung ke, kami duduk rumah buruk pun mak sikit pun tak kisah. Ini dia. Kekuatan seorang wanita yang benar, yang ikhlas, akhirnya jodoh mak dengan ayah tu yang panjang. Bila ayah jatuh, itulah suami nampak di mana isteri yang sebenarnya. Jadi di situ, biarlah dia tahu suami dia nak seronok kat mana dapat lelaki-lelaki yang dapat KLWSP. Yang mana-mana dapat KLWSP. Jangan lupa diri. Perempuan-perempuan sekarang ni kadang-kadang dia ambil lelaki yang berumur ni bukan dapat KLWSP lah. Dah dapat KLWSP, ingatlah nanti isteri yang tua juga yang akan jaga. Tapi biar orang nak tahu nikmat dunia. Dia nak rasa, dia nak bertanggungjawab di hadapan Allah. Dia berani nak buat, dia buat. Jadi wanita muslimah, tolong jaga lidah kita. Jangan sekali-kali sampai kita terperangkap dalam satu hukum Allah Ta'ala, makna benda tetap. Maknanya kita ni benda suami nak buat macam saya cakap lah, lelaki daripada dia buat dosa lebih baik dan dia berkahwin. Jadi kita pun macam tu. Jadi kita pun macam tu. Biar kalau dia nak kahwin, biar dia berkahwin. Jangan biar suami kita konon kita konon ada atap rampas laki orang, rampas laki orang, tak payahlah nak ikut dunia, hukum dunia yang ngarut ni. Kita ni besok Allah Ta'ala tanggungjawab setakat mana kamu menjadi isteri yang baik untuk suami kamu. Setakat mana kamu menjadi isteri yang terbaik untuk suami kamu. Jadi benda ni kena ingat. Jadi kita pun tak payah nak sedih-sedih, sedar. Memanglah kita terasa sangat. Tapi inilah peluang. Kalau orang faham hasiat madu ni,
bermadu ni hajat dia satu ya. Suami waktu dia dengan isteri lain, itu dikira masa suami kita ni ada masa dengan Allah Ta'ala. Perasaan kita yang sakit, kita tukarkan cinta kita kepada Allah Ta'ala. Bila begitu mana nanti suami kita, dia balik pada kita, kita layan suami yang terbaik. Tapi kalau suami dah balik pada madu, maknanya kita ada suami kita dah tak ada, kita dah tak ada dah masa dengan ni, kita dengan Allah Ta'ala. Kan bagus macam tu, nampak yang positif. Kalau kita nampak yang negatif, hancurlah. Duk fikir yang bukan-bukan, dia fikir yang benda yang lain-lain. Jadi hancurlah semuanya. Ya, kita kena fikir yang negatif, yang positif, jangan fikir yang negatif. Jadi wanita yang dimadukan, anda sebenarnya anda dicintai oleh Allah Ta'ala. Anda dikasihi oleh Allah Ta'ala. Allah nak masa anda banyak habis masa dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukan mengejar cinta suami, tapi kejarlah cinta Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi macam tu ya. Kalau lagi satu, wanita pun jangan buat-buat nakal. Bila Ustaz cakap pilihkan, jangan Ustaz saja. Satu lagi, seorang wanita, Nabi pun ada nasihat. Jangan kita cerita tentang kawan kita pada suami kita. Kawan saya kan, saya ada kawan seorang ni baik tau yang. Kawan saya ni, dia rambut dia panjang macam ni tau. Dia baik sangat. Malam-malam dia cerita lelaki sendiri. Jangan duk buka cerita. Ya, kalau suami tak buka cerita, bini jangan buka cerita. Nasihat Ustazah, dengar? Dengar tak ni? Jangan buka cerita. Dengar ya, jangan buka cerita. Jangan pula buka cerita pula. Suami pula, kahwinlah dengan perempuan ni. Bagus ni dengan kawan saya. Nanti kawan nanti jadi lawan. Tak payah. Benda ni benda biar takdir yang menentukannya. Bukan kita memandai-mandai nak tentukan semuanya. Kadang-kadang ada suami yang nakal-nakal. Sebab tu Ustazah kata, tak payah nak pening-pening kepala. Ya. Ada seorang wanita, dia tak nak suami dia kahwin lain, dia buat benda yang menyalahi apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Benda kecil nak dibesarkan lah, benda dibuat muka dia konon-konon nak buat ini itulah kali habis jadi kanser dan sebagainya. Tak perlu pun. Itu Ustazah nak beritahu, itu kepada orang yang suami dia ada perangai penyakit. Suami yang jenis penyakit tak bersyukur. Tak bersyukur. Itu yang Ustazah nak beritahu. Jadi Ustazah nasihat ni tadi untuk kebaikan kita semua ya, supaya kita muhasabah diri. Bulan Rajab ni banyak kalau kita muhasabah diri. Jadi Allah Ta'ala tahu lagi kamu tahu tentang syurga tadi. Pertama kita tahu tentang Rasulullah SAW, tetapi kita tidak mahu ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, doa yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, kita tahu tentang Al-Quran, tetapi kita tidak mengikuti Al-Quran. Ya, apa kandungan Al-Quran? Apa Al-Quran cakap, kita tak mau ikut keseluruhan. Lepas tu kamu tahu kita dapat nikmat Allah Ta'ala. Macam saya katalah, kita nikmat boleh bernafas, bersyukur, tak bersyukur pun kita boleh berak kencing, kita tak pernah nampak nikmat yang Allah beri pada kita. Jadi kita tak bersyukur dengan nikmat yang Allah beri kepada kita. Lepas tu ya, kamu tahu tentang syurga. Kamu tahu tetapi kamu tidak mencapainya. Kamu tahu untuk mendapat syurga. Syurga itu mahal, tuan-puan. Syurga itu terlalu mahal. Syurga itu terlalu mahal. Dengar nasihat Ustazah. Jadi setiap kita nak lalui syurga yang mahal itu, banyakkanlah kita minta kekuatan, pertolongan kepada Allah Ta'ala. Susah payahlah kita dekat dunia. Sesiapa yang mendapat sesuatu nikmat di dunia akan kurangi akhiratnya. Macam contohlah, kita nak anak. Kita nak anak, tak dapat anak. Kita lawan takdir Allah. Kita buat macam ni. Kita buat macam ni. Konon ikhtiar tak ikut cara Allah dan Rasul. Kita ikhtiar menzalimi diri kita. Buat macam ni, jolok sana, jolok sini. Konon-konon nak dapat anak. Tapi adakah kita akan mendapat anak di bawah keredaan Allah Ta'ala? Ataupun anak dalam keadaan istidraj. Anak nanti besar memberi masalah kepada kita. Sebab orang banyak yang tak dapat anak. Jadi apa yang anda kena ada bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Setiap anak itu, mana tahu Allah beri anak yang terbaik, iaitu syurga Allah Ta'ala. Atau anda berbuat baik kepada anak fakir miskin, anda berbuat baik kepada anak yatim. Orang macam tu lebih dipandang oleh Allah Ta'ala. Anak sendiri kita belum tentu menjadi kuat. Jadi di situlah kita tahu tentang syurga, tetapi kita tidak mahu mencapainya. Kita tak nak bersusah payah. Kamu tahu neraka, tapi kamu tidak takut kepadanya. Kita semua tahu neraka. Kita tahu COVID. Kerana COVID semua orang tak nak masuk masjid. Kerana COVID semua orang tak nak solat rapat saf. Semua nak solat jarak saf. Kerana COVID
COVID ya, semua orang berani pergi mall ya, pergi makan dekat mall tu ya. Kerana COVID semua orang suka sangat ya. Jadi sebab itulah saya kata ya, kamu tahu neraka tapi kamu tidak takut kepadanya ya. Kita takut COVID duduk rumah dan diamlah. Tapi orang bila takut COVID lagi pergi mall ya. Kat masjid dah memang takut dah, semua tak nak masuk masjid sebab apa, nanti COVID. Tapi kat mall tak takut pula, makan-makan lepak kedai mamak tak takut pula. Macam tu lah ya. Kita takut tak pakai mask, takut nanti kena denda. Dulu 1,000 sekarang jadi 10,000. Tapi dekat api neraka Allah Ta'ala, wanita yang memakai tudung, yang memakai hijab yang tidak mengikuti syariat Rasulullah SAW, bagaimana? Kita dah pakai hijab tapi mata kita ni tak berhijab. Pakai ais mata kita ni, kita warnakan mata kita. Dah pakai tudung ni, dah pakai nikab, dah bertutup pakai nikab. Tapi ini kita menunjukkan orang luar tertarik dengan kita. Jadi benda macam ni lah. Kamu tahu neraka kamu tahu neraka tapi kamu tidak takut kepadanya. Jadi yang kira kamu tahu syaitan musuh kamu. Kamu tahu syaitan tu musuh kamu. Kita semua tahu tak? Ya, tetapi kamu tidak menentangnya. Macam mana? Apabila kita menolak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah maknanya kita tidak mahu menentang syaitan. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang tahu bagaimana untuk berdepan dengan syaitan. Contoh, makanan yang terdedah, Nabi ajar bertutup. Kita masak makanan, kita biarkan makanan kita terdedah. Ya, kita makan tak duduk cara sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita makan tak baca doa. Kita masuk bilik air, kita tak ikut baca doa. Dan kita tidak masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kita tidak ikut Rasulullah SAW. Itulah maknanya kita tahu syaitan musuh utama. Tiba-tiba jatuh bilik air. Tiba-tiba kita keluar rumah, tiba-tiba kita dapat musibah. Tahu tak? Bila kita keluar rumah, balik rumah kita tak membaca doa, tak memberi salam dalam rumah. Ingat kita masuk rumah tak memberi salam. Ketika masuk rumah, syaitan yang di luar sana ikut masuk dalam rumah kamu. Faham tak Ustazah? Syaitan akan masuk ke rumah. Sebab tu Nabi ajar rumah kosong pun beri salam. Assalamualaikum, beri salam ke dalam ahli rumah kamu. Walaupun dalam rumah tu tak ada siapa, beri salam. Supaya apa? Syaitan tidak masuk ke dalam rumah kamu. Lagi satu cara beri salam. Janganlah Assalamualaikum. Ini orang dah ikut. Inilah jahatnya TV-TV ni. Drama-drama sangat ni. Dia mengajar kita. Mana ada Assalamualaikum. Mana ada kom tu dipanjangkan. Lepas tu kita beri salam. Assalamualaikum. Jadi macam tu. Mana boleh Assalamualaikum. Salah tu. Jadi kita mesti beritahu Assalamualaikum. Jadi orang pun dah terbawa-bawa. Ni jahatnya TV. Nampak beri salam. Jadi dalam rumah, nak masuk rumah, beri salam. Supaya apa? Syaitan tidak di luar. Bila kita keluar daripada rumah, yang dimasuki kita ni akan diikuti oleh syaitan-syaitan. Jadi bila masuk rumah dengan memberi salam, maka syaitan tidak akan mengikuti kita. Bila kita nak keluar daripada rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwwata illa billahi al-azim. Dengan nama Allah aku bertawakal. Kita keluar ke rumah kita, kita minta kepada Allah, berdoa pada Allah. Sebab bila kita keluar rumah, pelbagai musibah akan menimpa, syaitan, jin semua dekat luar rumah. Apalagi kes COVID ni, ramai yang mati, jiwa tak tenang. Ramai yang jenazah-jenazah tidak disempurnakan. Banyaklah yang roh-roh yang jiwa tak tenang. Yang tu yang kita dengar bunyi ketuk sana, ketuk sini. Yang kita dengar masuk rumah sana, masuk rumah sini, yang tak didengari, yang tak dinampak oleh mata kita. Semua itu yang kita kena ambil tahu. Kena ambil tahu punca dia apa. Punca dia masuk rumah, beri salam. Kita tahu syaitan ni baca auzubillah. Nak baca Quran pun kena baca auzubillah. Nak baca Quran pun kena baca bismillah. Apalagi perbuatan-perbuatan yang lain. Kalau kita hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW tahu syaitan itu musuh utama, jadi makanan yang tidak dibaca dengan doa, maka syaitanlah yang bersama-sama dengannya makan. Lepas tu makan tak pernah kenyang. Bila kita makan, asyik nak makan tak kenyang sampai perut kita jadi besar, itulah tanda kita makan dengan syaitan. Syaitan makan bersama-sama dengan kita. Sebab apa? Makan tidak disertai dengan doa. Jangan minum berdiri. Jangan minum berdiri akan mendatangkan penyakit yang besar. Penyakit sistem perut dan menyebabkan itu yang jadi usus, buah pinggang dan sebagainya. Sebab tu Nabi kalau nasihat, kalau kita minum berdiri,
muntahkan balik minuman kita tu. Muntahkan balik. Sebab apa? Dia akan memudaratkan dan membawa penyakit kepada kita. Itu Rasulullah ajar kita minum duduk. Kecuali air zam-zam. Air zam-zam Allah Ta'ala beri kelebihan. Tetapi air yang kita minum, kalau kita terlupa, muntahkan balik air yang kita minum tu. Sebab kita terlupa. Sebab apa? Dia akan memudaratkan penyakit. Sebab tu ramai orang penyakit. Sistem pernafasan tak baik dan sistem perut dia tak baik. Sebab apa? Dia suka minum berdiri. Minum tak ikut cara yang diajar oleh Rasulullah SAW. Jangan minum, jangan bernafas atas air. Itu semua adalah untuk kesihatan. Itu semua adalah kebaikan siapa yang ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi makan di luar, jangan air kita biasa orang hidang kayak kita, air yang terdedah. Jadi kita berborak lama dengan kawan, air yang terdedah diberak kencingkan oleh syaitan. Jadi anda dah tahu musuh anda adalah syaitan. Lepas tu nasihat Nabi, bertutuplah, tutup walaupun dengan apa? Tutup air kita tu. Letaklah apa tisu ke kita letak atas tu, tutup. Jangan biarkan terdedah air kita, supaya kita terselamat daripada musuh kita iaitu syaitan. Kebanyakan penyakit datangnya daripada syaitan. Macam kita lah, macam sekarang ni banyak anak-anak jadi anak yang budak anak yang tak betul, budak yang jadi macam anak jadi Down syndrome. Salah satu daripada anak jadi tak betul ni apabila suami isteri bersama tidak membaca doa. Tidak membaca doa, maka syaitan yang menyetubuhi isterinya, maka keluarlah anak-anak pelbagai penyakit dan anak-anak yang bermasalah. Jadi di situ anda kena ambil berat. Kesannya sekarang, kesannya anda akan rasai tak tu wujudnya anak-anak derhaka. Itu kita akan wujudnya anak-anak yang macam mana perangai. Sebab apa? Apabila suami isteri bersama tidak disertai dengan doa, maka syaitan yang menyertai isterinya dahulu, maka di situlah nanti lahirnya anak yang bawa masalah. Jadi lepas tu kata anak Down syndrome, anak apa-apa, itu anak kena kaji lah. Kita muhasabah diri. Dan sebab itulah kita kena banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kita tahu tentang musuh kita ialah syaitan. Tapi kamu tidak menentangnya. Malah kamu bersepakat dengannya. Malah kita bersepakat pula dengan syaitan ni. Bersepakat pula dengannya. Kamu tahu kamu akan mati. Kita tahu kita semua akan mati, tetapi kamu tidak mempersiapkan untuknya. Kita tahu kita semua akan mati, tapi kita tak buat persiapan untuknya. Kita tahu COVID-19 ni meragut lebih ramai nyawa. Kita buat tak tahu je. Kita pun dekat masjid kita ikut patuh sangat SOP dekat masjid. Solat jarak. Lepas tu kita tak nak bersalaman sesama orang Islam. Tapi bila masuk dekat mall, dekat daerah restoran, kita lupa pula dekat sekarang ni keadaan tengah COVID, tak takut pula mati, macam tu. Kita pun dah tahu benda COVID ni, macam-macam. Lepas tu kita pula tak takut pula dengan kematian. Kita selamba, kita mati kita ni bila-bila masa. Tapi itulah dia yang Ustazah nak ingatkan. Tapi kamu tidak mengambil iktibar. Dan kamu biarkan keaiban kamu, malah kamu sibuk dengan menyebut keaiban orang lain. Jadi ingat keaiban kita, jangan sibuk dengan keaiban orang lain. Jangan sibuk keaiban suami. Jangan sibuk cerita keaiban anak-anak. Tengok keaiban kita sebagai ibu. Duk sibuk dengan handphone, duk sibuk dengan YouTube, duk sibuk dengan media. Ini media tu, sampai anak kita tak pedulikan. Kita masak anak kita tiap hari balik sekolah. Kita tak perhati dah lah anak dekat sekolah, balik sekolah pukul berapa dengan kita. Kita dengan anak-anak jerit-jerit tengok makan minum, hidang-hidang, kita tak tengok pun anak kita. Malam-malam kita tak perhati pun anak-anak kita. Bila anak kita sakit, kita tak rawat pun anak kita. Kita serah je makan Panadol dan sebagainya. Kita serah kepada mereka. Sampai kita tak nak ambil kebaikan daripada anak tu demam, mendekati ibunya. Tangan ibu tu penuh berkat, sapukan air warid, sapukan anak yang demam, dirawat balik. Supaya kasih sayang ibu dengan anak makin dekat. So kasih sayang suami kepada isteri semakin dekat. Bukannya sikit-sikit jumpa doktor, makan doktor, dah makan doktor dah? Belum. Dah macam tu. Akhirnya makin jauh anak dan isteri. Jadi ingat Jadi di bulan Rajab ini kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi lidah kita ni yang tak bertulang ni banyak sangat melakukan dosa. Jadi nasihat Ustazah, kita jangan beli yang untuk ulcer tu membahayakan lidah anda. Kita ambil ni, lepas tu kita makan balik dengan cari bali atau talbina. Kurma tinggalkan sementara waktu, sebab pertengahan bulan Islam pun sedang berlaku, cuaca di luar pun tengah panas.
Dan cuaca di luar pun tengah panas. Jadi kita ambil iktibar tadi tentang doa-doa, kenapa doa-doa kita tidak diterima oleh Allah. Jadi muhasabah balik. Ya, kita tahu tentang Rasulullah SAW, tapi adakah kita menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai ikutan kita? Yang kedua, kita tahu tentang Quran. Adakah Al-Quran itu menjadi panduan kita? Kita sibuk baca Facebook, Quran kita cuma baca surah, kita cuma baca surah Kahfi, tapi surah lain kita tak baca. Lepas tu yang ketiga, kita tak memahami, kita tak nak tahu pun surah-surah yang lain, dan kita tak nak faham apa yang Nabi apa yang Allah sampaikan, ya. Lepas tu kita tahu nikmat Allah beri pada kita, tapi kita tak pernah syukuri. Allah beri kita nafas, kita tak bersyukur. Ya, Allah Ta'ala yang bagi kita berak pun kita Allah bagi kita muntah, buang penyakit, kita kata balak. Ya, Allah Ta'ala bagi kita demam, kita rasa musibah. Padahal demam tu lah Allah nak baikkan semua saraf-saraf kita yang rosak kan, selama ini yang kita sibuk kerja melampaui batas. Jadi dengan demam itulah Allah nak hapuskan satu hari, nak hapuskan dosa kita setahun. Ya, kita ni manusia tak pernah syukur dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Lepas tu yang keempat, lepas tu kamu tahu syurga tetapi kita tidak mahu mencapainya. Kita tahu neraka, kita tak takut dengannya. Kita tahu syaitan musuh kita, tapi kita tak menjadikan dia musuh, malah kita jadi kawan pada syaitan, ya. Lepas tu kita malah kamu tahu tentang kematian, tapi kamu tidak menyediakan tentang kamu nak menyambut kematian kamu sendiri, ya. Kamu tahu kamu akan mati, kita sibuk mengemumikan orang mati. Tiap hari kita tengok mati kerana COVID, orang mati kerana COVID, kita tidak mau ambil iktibar tentang kematian orang tu. Ya, lepas tu ya, kita sibuk lagi dengan keaiban orang lain, tapi kita tak nampak keaiban diri kita sendiri. Jadi itulah kita muhasabah di bulan Rejab. Kita muhasabah diri kita, mengapa doa kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi doa kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala, bukan Allah yang zalim, tapi kamu yang zalimi diri kamu sendiri. Sebab apa? Kamu nak ikut Allah atau Rasul. Kamu nak ikut sesiapa. Kalau kamu ikut yang lain, mintalah pada orang lain, kata Allah Ta'ala. Jadi jangan minta pada Allah Ta'ala. Ya, jangan kita menjadi orang yang sombong kepada Allah Ta'ala. Jadi di sinilah Ustazah nak ingatkan kepada kita semua, apabila engkau telah selesai daripada ibadat, maka tegaklah meminta doa dan kepada Tuhanmu. Gemarilah menuntut kepadanya dan kita hendaklah minta kepada Allah Ta'ala. Kita duduk diam minta kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kita kena jadi, Ustazah kata, apabila kita ada kekurangan, kita banyak berdoa pada Allah. Orang yang banyak Allah Ta'ala sempurna memberi segala nikmat, ya, segalanya bagus, ya, dia akan lupa kepada Allah Ta'ala. Sebab tu ada kala yang kamu tidak sukai, sesuatu yang kamu tidak sukai sebenarnya baik untuk diri kamu. Itu yang kalian tak nampak. Sebab apa Allah Ta'ala nak beri? Iaitu kebaikan kalian balik kepada Allah, dekat diri kepada Allah, dekati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita balik pada sunnah Nabi SAW. Jadi saya ada nasihat, ya, kepada mereka yang lain, ya, yang mana tak dengar daripada awal. Kalau orang nak suruh vaksin, biarlah mereka nak vaksin, ya. Jadi mereka nak jadi ayam bandar, biarlah. Ya, kalian stoplah, berhentilah apa yang kalian dah sampaikan. Ya, cukuplah kita memelihara agama kita, anak cucu cicit keturunan kita. Ya, pelihara agama kita. Apa kata Nabi? Ya, bawa diri kita. Ya, bukan kita nak lagi bercakap-cakap dengan manusia. Mereka bukannya orang, semua kata mereka orang terpelajar. Jadi biarlah masa dan keadaan menentukan apa yang mereka buat itu betul atau tidak. Biar Allah yang memberi pengajaran pada manusia. Kita jangan halang sesiapa pun. Ya, biarkan mereka. Ya, mereka tinggalkan agama, adakah semakin baik atau tidak? Mereka tinggalkan agama, adakah makin turun atau tidak COVID tu? Ya, jadi kita tengokkanlah. Kita tengok hasil-hasil kehebatan manusia. Tak perlu nak bergaduh-gaduh dengan orang yang tak mengenal Allah dan Rasul. Tidak perlu bergaduh-gaduh orang yang tak yakin pada akhirat. Tidak perlu kita nak gaduh-gaduh dengan orang yang tak yakin dia akan bangkit di lubang kubur besok hari. Ya, orang yang tak yakin, biarkan dia bercakap lidah yang tidak bertulang. Ya, Allah membalasnya dengan setimpal apa yang dilakukan di dunia. Ya, dia menyesatkan manusia. Ya, beribu-ribu orang besok hari, orang yang pengikut-pengikutnya, ya, minta tolonglah kepada dia di akhirat kelak. Ya, dan kita tak payah nak susah hatilah, tak payahlah kita nak cakap apa. Orang taksub akhir zaman, Nabi dah ingatkan, barang siapa terkena ulama maksub, masa rosak jiwanya. Jadi kita tak heran lah, ya, jiwa mereka dah macam tu. Sebab apa? Jiwa mereka memang cari, ya, ulama-ulama yang mengikut kehendak hawa nafsu mereka. Jadi kita tak perlu nak berdebat. Ya, sebab tu Nabi kata, tinggalkan debat.
Nabi kata tinggalkan debat dan baliklah kita kepada Allah dan juga Rasulullah SAW. Peganglah teguh pada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Biarlah kamu digila-gila, biarlah kamu digila orang kampung, biarlah kamu digila orang bodoh, biarlah kamu dipinggirkan, kerana itu lebih baik untuk agama kamu. Jangan pula kita pula yang tak sedar diri, kita duk sibuk kat dorang juga. Kita dah tahu jadi larilah selamatkan agama kita. Dan jangan pula kita nak duduk, dah tahu dekat bandar ni penuh dengan teknologi dan sebagainya. Carilah, duduklah bersusah payahlah kita dengan suami isteri. Berpakat-pakatlah suami isteri. Hidup cara bersusah payah. Bukannya hidup lagi nak seronok-seronok. Baju dah tak payah nak beli tiap-tiap tahun. Tak apalah, pakailah baju apa yang ada. Bertampal-tampal besok jadi saksi dekat akhirat besok. Biarlah kalau kita ditakdirkan makan sehari 2 hari sekali kita makan. Sebab Nabi paling hampir dengan orang-orang fakir miskin. Nabi paling dekat dengan orang fakir miskin. Orang fakir miskin lah yang akan besok hari di akhirat paling ramai. Jadi biarlah kita menjadi orang yang kalau orang yakin kepada akhirat, redolah kita menjadi orang miskin. Bukan kita tertipu dengan apa nikmat dunia. Jadi di situlah saja kepada diri Ustazah sendiri juga. Jangan kita dalam terima sesuatu dalam istidraj. Jadi Ustazah pun sebenarnya takut benda ni untuk peringatan Ustazah sendiri. Jangan menerima sesuatu dalam istidraj. Dalam pemberian Allah, tetapi Allah Ta'ala sebenarnya tak pandang pun kita. Orang yang banyak ditimpa musibah, banyak masalah, muhasabah balik. Dan itu je nasihat Ustazah. Jadilah suami anda adalah tenangkan hati suami anda, bahagiakan hatinya. Bersyukurlah apabila kita ada harta yang paling berharga. Waktu macam ni kita ada suami yang sehaluan dengan kita. Kita ada anak yang sehaluan dengan kita, beri anak kita faham dan sebagainya. Kalau kita diuji dengan suami, dengan anak, bersabarlah kerana apabila kita diuji dengan suami dan anak, itu pun Allah Ta'ala nak lihat kesungguhan kita, cinta kita kepada Allah dan juga Rasul. Lepas tu saya kata, berikanlah. Kalau suami nak kahwin, biar je lah dia nak kahwin. Jangan gaduh-gaduh. Supaya apa? Nanti Allah yang ajar semuanya. Tak perlu kita nak bercakap banyak. Tak perlu nak burukkan suami. Pergi sana burukkan suami. Pergi sini burukkan suami. Apa pun anda tak dapat. Lebih baik kita menjadi manusia yang terbaik untuk suami kita. Sebelum kita mati, sebelum kita berjumpa dengan Allah di akhirat kelak. Jadi Ustazah pun sebagai wanita, bulan Rejab dah nak hampir 27 Rejab, satu peristiwa yang besar, peristiwa di mana peringatan Nabi, wanita paling banyak masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Nabi menangis kerana wanita paling banyak masuk dalam api neraka Allah Ta'ala. Jadi bila kita tengok macam ni, tu dulu orang sanggul dan sebagainya. Ni perempuan sekarang ada yang buat kat mata, buat sebagainya. Ustazah minta maaf banyak-banyak. Jadi Ustazah marah, memang Ustazah marah kepada mereka. Tak payahlah kita gaduh-gaduh dengan diorang. Biarlah diorang nak suruh vaksin lah. Cukup lepas ni katalah vaksin lah banyak. Sebab tu kita dah sampaikan dah. Kita dah sampaikan. Tak ada orang larang pun cakap dengan polis. Memang kita tak larang pun. Biarlah diorang nak vaksin banyak. Jangan sikit-sikit. Kita jangan cakap benda kita nak tengok hasil mereka. Kalau hasil mereka benar-benar berjaya, tahniahlah mereka nak panjang umur dekat dunia. Jadi panjanglah umur mereka hidup kat dunia. Rasalah kenikmatan dunia. Siapa nak dunia, dapatlah dunia mereka. Siapa yang nak apa di akhirat, sedialah kamu. Kamu belum dikata gila. Kamu belum kata sesat. Kamu belum dibaring tai. Kamu belum melalui seperti mana sunnah Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan agama. Dan seperti mana sahabat-sahabat Nabi menyampaikan agama. Jadi kita diamlah, lebih baik selamatkan agama kita akhir zaman ini. Sekian pada Ustazah. Mudah-mudahan Ustazah minta maaf banyak. Sebenarnya Ustazah pun nak cakap cuma satu je sebenarnya. Lidah kita sebab Ustazah cuma nak sampaikan ni dah masuk pertengahan bulan Rejab. Cuaca tengah panas. Jadi kurma tu jangan makan dulu. Lepas tu makanlah aspal tu 10 minit supaya Allah turunkan supaya Melwari tu sapu kepala setiap sejam-sejam. Lepas tu semoga Allah beri keberkatan kepada kita. Barang siapa punya tattoo ini, semoga kamu dalam rahmat Allah. Itu dia, dalam rahmat Allah. Allah buka hati kita dan kekuatan batin kita, hubungan kita dengan Allah terus kuat, kukuh. Dan kita perlu beri kekuatan doa. Selepas kita dah dalam hati kita dah tak pakai sabun shampoo yang pelik-pelik, makan benda pelik-pelik, kajilah yang saya dah kata tu, supaya doa kita mustajab.
Ya, kita umat akhir zaman dah tak ada benda nak lawan ni. Kita tak boleh lawan Dajjal. Ya, tak boleh lawan dia. Tapi kita ada kekuatan doa. Jadi kekuatan doa tu kajilah balik. Kita sama-sama muhasabah. Termasuk Ustazah lah. Ustazah nak ni muhasabah balik. Ya, bila kita ada masalah, kita muhasabah. Tak payah nak cari ustaz ni, ustazah ni, nak cari orang ni. Ya, kita yang bermasalah, kita lebih tahu. Kita sujud minta kepada Allah Ta'ala. Jadi kita muhasabah lah. Tak payah nak cari ustaz-ustazah ni. Tolong-tolong kita. Yang minta kita minta tolong. Ialah, ya, kita perbaiki diri kita. InsyaAllah segalanya Allah akan doa. Allah akan makbulkan doa kita. Doa kita ialah doa iman. Ya, tolonglah Ustazah pun. Kalau orang kata Ustazah tolong doakan anak saya lulus SPM. Mampu Ustazah tak doakan. Minta maaf, Ustazah bukan jenis pura ya. Kalau orang minta tolong Ustazah luluskan SPM anak saya. Mampu Ustazah tak doakan. Ustazah tolong bacakan doa ni jampi supaya anak saya terang hati. Mampu Ustazah tak bacakan doa untuk anak anda terang hati. Tetapi kalau anda kata Ustazah ya, minta tolong ya, doakan anak saya, semoga anak saya ya diberi petunjuk hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang soleh ya, menjadi anak yang beriman pada Allah dan Rasul. Itu insya-Allah Ustazah boleh tolong. Tapi kalau anda minta anak anda SPM, minta maaf ya, kita itu bukan haluan Ustazah. Ustazah bukan orang nak jaga hati orang ya. Ustaz kalau banyak nak anak terang hati, anak boleh SPM, ramai ustaz-ustazah kat luar tu. Anda pergi je pada mereka. Kalau dengan ustazah, tolong jangan mesej dengan ustazah benda-benda yang macam tu. Okey? Jadi ustazah betul terang, ustazah minta maaf. Itu diri ustazah. Kepada ustazah wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita tutup dengan surah Wal-As. Okay, sekian pada saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.